Ada penyanyi wanita atau lelaki, mereka akan ditimpakan berbagai penyakit termasuk yang menyebabkan perubahan kepada muka mereka menjadi monyet atau babi. Hadis yang seterusnya, walaupun di hadis Bukhari tapi jalur yang lain. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azifa wa la yanzilanna aqwamun ila janbi ilmin yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir lihajatin fayaqulu irji' ilayna gadan fayubituhumullahu wa yada'u al-'ilm wa yamsakhu akharina qiradatan wa khanazira ila yaumil qiyamah. Pasti akan terjadi suatu hari pada kalangan umatku kaum yang menghalalkan perzinahan, sutra, minuman keras dan alat-alat muzik. Dan alat-alat muzik umum, apa saja alat muzik. Apa saja alat muzik, betul tak? Saya dengar tadi berbual dengan sahabat, di masjid mana ada? Masjid Nur, lagi Masjid Sultan. Malah nasyid-nasyid sudah masuk ke masjid. Dan nasyid sekarang diiringi dengan alat muzik. Cuba lihat, peraduan lagi, peraduan nasyid. Marhaban sekarang pun sudah diiringi dengan muzik. Antum mungkin belum dengar. Berzanji sekarang sudah diiringi dengan muzik, walaupun tidak semua, tapi sudah diiringi dengan muzik. Saya akan kumpulkan sebagai bukti bahawa muzik sudah dihalalkan oleh kaum, kata Nabi Muhammad, kaumku. Inilah masanya. Cuma tunggu jadi monyet atau babi, ditimpa bumi ataupun disedut oleh bumi. Ini akan berlaku kerana hadis Bukhari. Rasulullah SAW tidak akan menipu kita. Dia sadiqul masduq. Apa yang dikatakan adalah semuanya benar. Cuma bila terjadinya kita tidak tahu. Betul-betul jadi babi, kata Ibn Qayyim. Kita akan kupas nanti buku-buku Ibn Qayyim yang menafsirkan dan mensyarahkan hadis ni. Jadi kita baca, pasti akan terjadi di suatu hari pada kalangan umatku kaum yang menghalalkan perzinahan, sutra, minuman keras dan alat-alat muzik. Dan pasti akan ada kaum yang pergi ke tempat ataupun ke tepi bukit yang tinggi, lalu para pengembala dengan kambingnya mendatangi mereka. Cuba lihat di Malaysia misalnya, Genting. Genting tu tempat apa? Tempat betul-betul judi, minum arak, semua cukup. Kan di atas bukit. Kita dah pergi kan? Kita bawa anak-anak cuti untuk rehat di situ. Cuba lihat, situ tempat orang kaya-kaya. Mungkin satu masa orang minta sedekah, orang-orang miskin minta sedekah di situ. Mereka tipu, mereka tak akan bagi. Alasannya besok datang, tapi tak bagi. Tunggu masa je untuk, mudah-mudahan tidak berlaku lah ya. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW akan berlaku. Pasti akan berlaku. Bila masanya hanya Allah yang tahu. Orang-orang kaya ini lantas berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Jadi tuan-tuan, hadis ini juga membuktikan orang yang suka infak, suka bersedekah, dijauhkan daripada bala dan penyakit. Dan rezekinya akan dimurahkan. Saya yakin. Tapi orang yang lokek, rezekinya tidak akan diberkati. Mungkin Allah akan tarik. Kerana itu milik Allah, bukan milik kita ya. Apa katanya, kembalilah kepada kami esok hari. Kemudian pada malam harinya Allah membinasakan mereka. Kenapa? Mereka tidak mau infak dan mengempapkan bukit ke atas mereka. Sedang yang lain diubah wajah mereka menjadi monyet dan babi sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dia, kalau Bani Israel dulu dia jadi monyet dan babi, kemudian dimatikan. Tapi ini tidak dimatikan. Bani Israel dulu dimatikan ya, hanya seketika saja, tapi ini tidak akan dimatikan kerana sampai hari kiamat. Kemudian senandung syaitan yang berupa muzik, lagu dan nyanyian telah disepakati oleh para ulama salaf as-salih sebagai perbuatan haram dan bid'ah. Semuanya itu adalah kunci pembuka segala maksiat dan kemungkaran berdasarkan hujjah. Lihat, ini adalah hadis yang sahih. Ini dalam Kashful Ghita an Hukmi Sima'il Ghina ila Ibn Qayyim al-Jauzi. Ini yang anda katakan tadi sir. Iya, senandung syaitan terjemahnya dalam bahasa Melayu. Dibawakan oleh Ibn Qayyim hadis, kana iblisu awwala man naha awwala wa awwalu man taghanna. Kana iblisu awwalu man naha wa awwala man taghanna. Kata Rasulullah SAW, iblis adalah makhluk terawal pertama yang meratapi kematian. Atau meratapi, menangis, meraung dan menyanyi. Jadi nyanyian ini ditiru daripada iblis, laknatullah. Jadi walaupun kita terpaksa mendengar muzik ya, nak naik kapal terbang, sebelum naik, sebelum turun mesti ada muzik. Tidak ada shopping center ataupun tempat shopping yang besar-besar ni, gedung-gedung ni, kecuali ada muzik. Kadang-kadang ya
Dalam lift pun ada muzik. Di mana pun ada muzik. Iya. Walaupun muzik ada di mana-mana, tolong jangan dihalalkan. Semoga bala itu tak timpa kepada kita. Walaupun kadang-kadang anak kita curi-curi dengan muzik, kita tolong jangan halalkan. Ya. Jadi muzik tetap haram sampai yaumul qiyamah. Jadi bagi orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, taatilah ini. Kadang-kadang ya orang sunnah saya call, rupanya yang menjawab mana muzik dulu. Kadang muzik rock tu. Orangnya sunnah tapi musiknya muzik rock. Tunggu tak angkat-angkat dengan muzik dulu. Subhanallah. Yang ada macam ini batalkan, buang saja. Ini bukan amalan sunnah. Kemudian Rasulullah SAW hanya mengizinkan tangisan tetapi mengharamkan ratapan, nyanyian termasuk nasyid, muzik dan seruling sebagaimana sabda SAW. Inni lam anha 'anil buka walakinni nahaitu an sautaini ahmaqaini fajirain. Sautin 'inda ni'matin, sautin 'inda ni'mati lahwin wa la'bin wa mizmari syaitani wa sautin 'inda musibah. Latmi wujuh wa sakil juyub wa rinnati syaitan. Aku tidak melarang kamu menangis, terutama menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti bangun tengah malam menangis, itu baik. Tetapi menangisi hingga beratapi orang mati itu haram. Namun yang aku larang adalah dua jenis suara yang buruk lagi dilarang. Suara nyanyian itu dia ada lain. Suara nyanyian ketika bersenang-senang, kan banyak sekarang bersenang-senang. Contohnya bila anak nikah. Bila anak nikah, saya katakan kenapa kadang-kadang anak tak pergi nikah ni. Muzik. Cuba lihat nanti ulama mengatakan kalau anda terserempak dengan penyanyi, anda kena cari jalan lain. Tapi sekarang kalau terserempak dengan nyanyi, minta saya autograf. Anak orang sunnah pun minta macam tu. Apa ni? Saya pernah tengok di TV dulu, anak-anak Melayu Michael Jackson turun ke Singapura menangis seorang-seorang. Menitis saya mata. Kenapa dia menitis? Patut dia menyesal benda ni datang. Tapi tak, dia depan sekali dapat yang depan paling depan. Kalau sembahyang paling depan kan bagus. Ini anak Melayu laki-laki perempuan dapat tengok Michael Jackson depan-depan menangis. Separuh pingsan. Akhir zaman. Kalau orang-orang kafir, kita tak ada masalah ni anak orang Islam. Jadi cuba lihat ya, kata Rasulullah SAW, di antara yang Rasulullah SAW tidak mahu berlaku kepada antum bila bersenang-senang seperti hari raya. Makin dekat hari raya Abang Ahmad, apa yang paling kita dengar? Lagu hari raya, macam-macam lagu hari raya dengar. Kan bersenang-senang. Hari jadi, tak kalah hari Maulid. Lagu-lagu Maulid dah macam-macam Maulid sekarang keluar. Begitu juga hari pernikahan. Tolong yang ini dipahami. Kerana kata Rasulullah SAW, aku tidak melarang kamu menangis. Kaum-kaum ibu yang ikut kuliah ni, ambil perhatian. Namun yang aku larang adalah dua jenis suara yang buruk lagi dilarang. Suara nyanyian ketika bersenang-senang, ketika kahwin ya. Malah kadang-kadang majlis-majlis ceramah yang diadakan di hotel-hotel oleh orang sunnah, siapa dipanggil? Hijaz. Tapi Alhamdulillah, kumpulan tu, pertubuhan tu dah tak buat lagi. Dulu anak pernah diundang, ya, dikasih satu table. Biasanya ada sahabat beli dah 5,000, 6,000 satu table tu kan. Jadi kita datang. Sementara menunggu tetamu, gasalah music. Brothers dipanggil, Hijaz dipanggil, Rabbani dipanggil, Raihan dipanggil. Halawat telinga. Makan dengan tu. Anak dengar tu nak patah balik saya. Anak katakan. Tapi pertubuhan tu sekarang bila anak kuliah setiap bulan di tempatnya, dibuang muzik ini. Nak disebut pertubuhan tu? Khadim dah tak ada muzik lagi. Alhamdulillah. Anak bersyukurlah sebab Ustaz ni boleh menerima, terbuka dia. Dia bukan menghalalkan muzik, tetapi rombongan kawan-kawan dia tu yang bersama dia tu yang menekan. Tapi bila kita beri semangat, akhirnya muzik sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah.